Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Cikgu MSK, anak-anak tingkatan 4 geografi tingkatan 4 sekalian. Hari ini kita akan sambung untuk video yang ketiga, tajuk arah dan kedudukan dalam peta topografi. Yang akan kita fokuskan pada video kali ini ialah perkara 1.1.4, yaitu mengukur bearing grid suatu lokasi dalam peta topografi. Dan sebelum kita bermula, juga ingin kamu bersedia dengan buku dan alat-alat tulis yang bersesuaian untuk kamu menulis ataupun mencatat nota-nota penting, poin-poin penting, apa yang ingin cikgu sampaikan. Sambil kamu mendengar, menonton video ini, kamu hendaklah juga menulis supaya ilmu itu lebih banyak ataupun lebih kamu memahami ilmu yang cikgu cuba sampaikan. Anak-anak, kita teruskan. Sebelum cikgu teruskan kepada mengukur bearing grid dalam peta topografi, kita sudah belajar pada video yang sebelumnya cara menentukan rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Anak-anak, perkara penting dalam menentukan rujukan grid 4 angka dan 6 angka adalah ini. Cikgu beri perhatian yang serius di sini. Kamu hendaklah membaca nilai garisan timuran terlebih dahulu dan diikuti dengan nilai garisan utaraan. Jangan terbalik. Jangan dibaca utaraan dulu baru timuran. Yang betulnya baca garisan timuran dahulu, barulah kamu membaca garisan utaraan. Cikgu harap juga kamu telah menyiapkan tugasan ini di muka surat 7. Latih diri 1C. Dan cikgu minta kepada pelajar-pelajar yang sudah siap tugasan ini boleh hantar melalui aplikasi WhatsApp di grup PDPR kita. Grup WhatsApp tingkatan 4 SMK Gadong. Kita teruskan kepada objektif yang ingin kita capai pada video pembelajaran bersama Cikgu MSK pada kali ini, yaitu perkara 1.4, mengukur bearing grid dalam peta topografi. Bearing grid bermaksud, ini ada maksudnya nih bearing grid nih. Bearing grid ialah sudut yang diukur mengikut arah pusingan jam. Cikgu ulang sekali lagi, mengikut arah pusingan jam. Ini dari utara grid bermula dengan 0 darjah ataupun 0 darjah. Ini bearing grid sesuatu tempat dari tempat yang lain dapat diukur dengan menggunakan jangka sudut. Dengan menggunakan jangka sudut. Anak-anak, itu maksud bearing grid. Ini dalam bentuk gambar aja. Anak-anak sekalian, dalam bentuk gambar aja. Bearing grid ialah nilai yang boleh diukur dari arah utara 0 darjah. Dari arah utara 0 darjah mengikut pusingan jam. Tengok anak panah tu. Mengikut pusingan jam. Begini lagi. Begini sampailah habis 360 darjah ataupun 0 darjah. Dia sambung gitu. Jangan kamu terbalik. Maksud cikgu terbalik, jangan kamu baca ikut line warna hijau dari sini ke sini. Ini yang hijau ini adalah salah sebab dia lawan arah
jam. Ikut garisan yang berwarna merah. Bermula dari 0 sampailah ke 360. Itu adalah cara yang betul, anak-anak. Okey, contoh ukuran bearing grade dari titik bagi titik. Contoh ukuran bearing grade bagi titik B dari. Okey, perkataan dari. Kita lihat perkataan dari. Okey, perkataan dari merujuk kepada titik rujukan. Okey, perkataan dari adalah merujuk titik rujukan. Ialah 45 darjah. Lihat, dia baca dari utara 0 darjah sehinggalah ke garis berwarna merah. Tengok. Ini cara baca yang betul. Cara baca yang salah ini. Kalau dia baca terbalik dari sini. Ini salah. Okey, faham anak-anak? Jadi benda itu, arah pusingan itu pun menentukan bacaan kamu betul ataupun salah. Okey. Okey, ini gambar rajah menentukan garisan bearing grade dapat diukur dengan menggunakan jangka sudut. Okey, untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan bearing grade, kamu memerlukan jangka sudut. Okey, dan kamu hendaklah memiliki jangka sudut ini di dalam beg pensel kamu. Beli satu, dia harga dia tidak mahal. 50 sen ke bawah saja ini satu. Okey. Info. Selain utara grade, terdapat juga utara benar, iaitu kutub utara bumi, dan utara magnet, iaitu utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas magnet. Okey, langkah-langkah untuk mengukur bearing grade kurang daripada 180 darjah. Okey, mari kita lihat satu persatu. Mengukur bearing grade tanda aras 7.50. RG 616915. Okey. Dari stesen. Ini yang cikgu ingin tekankan tadi. Dari stesen trigonometri Bukit Jong. RG 596926. Okey. Ingatkah perkataan dari itu? Okey, yang pertama, tentukan rujukan grade 6 angka bagi tanda aras. Itu soalan dia tadi. Tanda aras 7.50 dari rujukan grid 6 angka bagi stesen trigonometri Bukit Jong. Okey. Kita pergi yang pertama. Mana tu Bukit Jong? Ini Bukit Jong. Okey, anak-anak sekalian, di sini Bukit Jong. Manakala di sini adalah tanda aras 7.50. Nampak tu kan perkataan 7.50. Sekejap dia blur sikit. Dia blur. Tapi itu akan 7.50. Okey, yang kedua. Kamu hendaklah melukiskan garisan lurus tanda aras 7.50 RJ 616015 ke stesen trigonometri Bukit Jong. Okey, lukis garisan lurus gunakan pembaris. Dia mesti lurus begitu. Gunakan pembaris. Okey. Tidak boleh freehand, dia mesti guna pembaris. Lukiskan arah mata angin di stesen trigonometri Bukit Jong kerana merupakan titik rujukan. Ini maksud cikgu perkataan dari tadi. Bergantung kepada soalan. Bukit Jong dia jadi titik rujukan sebab dia ditulis selepas perkataan dari. Ini. Suka cikgu ulang-ulang ini.
pelajar selalu dia terkeliru. Mana satu titik rujukan? Tanda aras atau stesen trigonometri. Jadi kamu kena ambil perhatian perkataan dari. Okey. Selepas perkataan dari, maksudnya stesen trigonometri, itu adalah merupakan titik rujukan. Dan di titik rujukan ini kamu kena lukiskan arah mata angin seperti ini. Okey, kamu kena lukiskan arah mata angin seperti ini. Kamu kena ingat yang di video yang pertama cikgu sudah tunjukkan arah mata angin. Utara, timur, selatan, barat. Lukiskan itu. Tapi tidak perlu kamu labelkan utara, timur, selatan, barat. Cuma rajah mata angin itu kamu lukiskan di Bukit Jong. Okey. Kemudian, kita lihat yang ketiga. Kemudian, letakkan pusat jangka sudut pada stesen trigonometri Bukit Jong. Pusat. Pusat itu ingin cikgu bagi. Dalam di jangka sudut kamu, dia ada pusat di sini. Ini. Yang bulat ini, yang bulat warna hitam. Kita buat lagi satu, yang bulat warna hitam ini. Yang bulat warna hitam. Itu. Itu maksudnya di pusat jangka sudut. Dan dia mesti lurus garisan dia. Ini. Kamu kena betul-betul nih. 100 nilai ini, garisan yang paling bawah ni letak betul-betul di garisan ini, begitu. Okey. Kemudian bacakan nilai. Okey, cara baca dia yang betul adalah kamu baca dari arah utara 0 darjah. Okey. Nombor yang di atas sehingga ke garisan lurus yang kita buat tadi. Okey, ada 2 nombor. Satu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Ingat, utara 0 darjah. Jadi kamu kena baca nombor yang di atas. Jangan baca nombor yang di bawah. Faham? Okey, jadi nilai yang akan kamu dapat ialah 120 darjah. Okey. Bearing grade tanda aras 7.50 dari stesen trigonometri ialah dari stesen trigonometri Bukit Jong ialah 120 darjah. Okey, ini adalah cara untuk menulis jawapan dengan betul. Okey, cara untuk menulis jawapan dengan betul. Okey, anak-anak sekalian, setakat ini boleh faham kan? Okey. Boleh faham kan? Okey, kalau masih ragu-ragu, boleh tanya cikgu ataupun kamu ulang balik video ini untuk kamu memahaminya dengan lebih baik. Okey. Glosari. Okey, kita lihat dulu. Cikgu bacakan kamu sedikit info daripada glosari. Tanda aras bermaksud menunjukkan ketinggian sesuatu tempat sebenar di permukaan bumi dari aras laut di sepanjang jalan raya. Itu tanda aras. Stesen trigonometri dapat menunjukkan ketinggian puncak bukit dan gunung yang diukur dalam meter dari aras laut. Okey, itu maksudnya. Okey. Tadi kita sudah belajar cara-cara untuk mengukur bearing grade kurang daripada 180 darjah. Okey, sekarang kita akan lihat pula langkah-langkah untuk mengukur bearing grade melebihi 180 darjah. Dia lebih 180, terlimpas lagi. Okey. Soalan dia, mengukur titik ketinggian 282 di RG 584938 dari stesen trigonometri Bukit Jong di RG 596926. Okey, tips.
Untuk kamu dapat mengukur bearing grid dengan tepat, dalam soalan nanti kamu kena cari titik persilangan rujukan grid dengan betul. Kesilapan kamu membaca akan menyebabkan bacaan bearing grid kamu tersasar. Itu tips daripada Cikgu MHK. Yang pertama, untuk mengukur bearing grid melebihi 180 darjah. Pertama, tentukan kedua-dua lokasi dan lukis garisan lurus dari stesen trigonometri Bukit Jong ke titik ketinggian 285. Macam tadi juga, lukis satu garisan lurus. Lepas itu kamu kena lukis, yang kedua, kamu kena lukis arah mata angin di stesen trigonometri Bukit Jong. Kerana Bukit Jong merupakan titik rujukan. Kenapa titik rujukan? Kita lihat soalan di atas. Perkataan dari. Ini keyword dia, perkataan dari ini. Dari stesen trigonometri Bukit Jong. Jadi di Bukit Jong lah kamu lukiskan tanda aras. Tanda aras pula, astagfirullahalazim. Di Bukit Jong lah kamu lukiskan arah mata angin. Seterusnya, ukur sudut dari utara ke selatan, iaitu 180 darjah. Ini nilai dia tetap. Dari utara ke selatan, yang warna merah ini, nilai dia 180 darjah. Dan ukur sudut dari arah selatan ke titik ketinggian 285. Ini yang kedua. Keduanya sampai garisan ini. Sampai garisan Bukit Jong ke arah titik 285. Dan bacaan dia adalah 131. Cikgu ulang. Kamu ukur dulu dari utara ke selatan, nilainya 180. Kemudian dari selatan, kamu ukur dari selatan ke titik ketinggian 285 dan kamu akan dapat 131. Jadi campurkan bearing grid titik ketinggian 285 dari stesen trigonometri Bukit Jong ialah 311, yaitu dengan kamu mencampurkan kamu menyampurkan sudut dari utara ke selatan 180 darjah dengan sudut daripada selatan ke titik 285, yaitu 131. Jadi jawapan dia ialah 311. Anak-anak, begitu sahaja caranya untuk menentukan bearing grid dalam peta lakar. Sebelum cikgu berikan latihan, di situ ada info lagi daripada glosari. Titik ketinggian menunjukkan poin dan lokasi ketinggian sesuatu tempat dari aras laut dalam unit meter. Anak-anak, untuk latihan bearing grid, untuk latihan bearing grid yang baru kita belajar pada hari ini, bearing grid, cikgu mau kamu selesaikan masalah aktiviti 1A PAK 21 peta lokasi harta karun. Dan jika kita berada di dalam kelas, sebenarnya aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan. Oleh kerana sekarang kamu berada di rumah, kamu berada di stesen masing-masing, kamu buat latihan ini perlahan-lahan. Cikgu berikan tempoh masa 1 hingga 5 hari untuk menyiapkan tugasan ini. Baca betul-betul arahan aktiviti ini. Baca betul-betul arahan aktiviti ini. Perkataan kumpulan itu abaikan, kamu buat secara individu. Kemudian kamu kena lukis
grid ini ada arahannya di atas. Kamu kena lukis di kertas A4 dengan ukuran 2 cm 2 cm kali 2 cm. Maksudnya di sini anak-anak yang kamu kena ukur 2 cm kali 2 cm. Okey, yang ini. Ini dari cikgu buat balik macam tidak berapa jelas. Ini semula. Ini. Di sini. Dari 38 hingga 39. Jarak dia di sini nih 2 cm. Dari 04 pergi 05 jarak dia 2 cm. Dan kamu kena buatlah semua ini kena betul dengan betul supaya bacaan kamu tidak lari. Begitu juga arah mata angin ini kamu kena buat begini. Ikutlah kreativiti kamu arah mata angin ini. Lukis begini pun cantik, lukis yang mudah pun cantik, arah mata angin biasa pun boleh, tiada masalah. Nama kumpulan tu abaikan, tulis nama kamu di sana. Muhammad Hussein bin Kamarudin. Dan ikut nama kamu lah. Okey anak-anak. Ini latihan cikgu beri tempoh 1 hingga 5 hari untuk kamu siapkan untuk menguji kefahaman kamu. Jika kamu tidak faham, jangan segan silu, boleh tanya cikgu dan cikgu akan beri panduan dan pertolongan kepada kamu. Okey, boleh tanya di grup WhatsApp kelas kita. Okey, hari ini kita sudah belajar cara untuk menentukan bearing grade yang kurang daripada 180 darjah dan bearing grade melebihi 180 darjah. Dan kita telah selesai untuk 3 video di bab 1 arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okey, cikgu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang permasalahan boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi di video yang seterusnya.